Baiklah batu hikmat. Kawan aku si Ramli ni dah kemaruk nak berbini. Kau tolonglah dapatkan aku RM350 cash. Kopi tunggu kedai kopi, nanti sampai aku datang cium. Kau pun beri tunggu kedai kopi, nanti sampai aku datang cium. Aku pun pergi jumpa RM350 cash, aku cium. Batu kristal merupakan sumber semula jadi yang telah wujud sejak jutaan tahun lalu. Ia dikatakan memiliki auranya yang tersendiri dan juga sifat penyembuhan. Ikuti paparan yang telah disediakan bagi mengetahui lebih lanjut mengenai kristal dan juga sifat penyembuhannya. Pesona kilauan batu kristal semula jadi yang dipamerkan dalam kotak-kotak kaca di kompleks beli belah seringkali memukau mata pengunjung sehingga menimbulkan rasa kagum terhadap ciptaan Tuhan. Pemakaian batu kristal pelbagai warna sebagai perhiasan diri telah menjadi trend masa kini kerana kristal dikatakan memiliki daya tarikan tersendiri apabila pengguna menggayakannya. Kristal dan unsur-unsur lain di atas muka bumi telah wujud sekitar 4 bilion tahun yang lalu. Gunung Keriang di Alostar, Kedah merupakan antara lubuk terbesar batu kristal di Malaysia di mana ianya terdiri daripada mineral kalsit. Ia adalah gumpalan batu kapur berusia 250 juta tahun dan terbentuk dalam satu jalur panjang yang dipanggil sebagai belerang. Proses pembentukan batu kristal di gunung ini mengambil masa yang lama, oleh itu menghasilkan bentuk kristal yang sempurna. Batu kristal yang terdapat di Gunung Keriang lebih dikenali sebagai bunga kristal oleh penduduk setempat dan ini adalah disebabkan rupa bentuk kristal yang kembang seperti bunga. Terdapat 3 jenis peringkat batu kristal di Gunung Keriang. Yang pertama, bunga batu, iaitu di peringkat batu masih muda. Yang kedua, bunga kristal, iaitu di peringkat pertengahan. Dan yang ketiga, batu kristal, iaitu di peringkat batu sudah matang. Batu kristal secara umumnya dijadikan sebagai perhiasan, namun turut digunakan dalam terapi kristal sebagai proses penyembuhan semula jadi. Menurut Shuha Khamis, pengasas Kamara Butik, batu kristal sebenarnya merupakan batu semula jadi yang mendatangkan khasiat penyembuhan dari alam. Dan dipercayai khasiat kristal itu sendiri daripada zaman kuno lalu adalah kerana bila mereka menjumpai ketul-ketulan batu kristal yang besar dibawa masuk ke rumah, didapati energi, tindakan energi daripada kristal itu sendiri mengharmonikan keadaan keluarga di rumah tu. Mereka menjadi semakin sihat, jadi mereka menjadi semakin tenang, harmoni, bahagia. Jadi dari situ mereka beranggapan bahawa batu kristal itu adalah majis. Maksudnya mempunyai tenaga yang magic atau mistik. Jadi untuk kita yang faham konsep terapi ataupun tenaga daripada alam yang kita gunakan, so kristal itu kita ketengahkan bahawa ia adalah terapi daripada alam yang bukan ada kaitan tentang magic, tetapi tenaga dia sendiri. Makhluk Allah tu Allah jadikan kita ada aura kita sendiri, iaitu medan elektromagnet. Aura adalah medan elektromagnet. Okey, yang melindungi tubuh badan manusia. Dikatakan kristal itu ada energi dan auranya dan kita akan saling tertarik, macam rasa jatuh cinta atau suka pada kristal yang memang bermanfaat untuk diri kita. Jadi kalau untuk pelanggan sendiri, kalau dia tanya apakah kristal yang terbaik bagi dia, saya akan cakap tengok dan pilih dan rasa suka, tertarik dengan kristal tu, baru baca khasiat. Sebab pastinya khasiat itu insya-Allah kena dengan masalah yang sedang dihadapi. Terapi warna juga dapat dikaitkan dengan cakra atau pusat tenaga manusia yang memiliki aura-aura tertentu.
Clinical psychologist, bidang ini memang berasaskan bukti sains lah. Ya. Semua rawatan, cara kita memahami penyakit mestilah berasaskan kajian yang telah terbukti lah. Sebelum nak memahami macam mana nak buat rawatan, macam mana nak merawat, kita kena faham dulu macam mana penyakit tu terjadi. Bagi contoh lah, macam kemurungan kan. Kita dapati kemurungan ni dia hasil daripada, selain daripada ketidakseimbangan kimia dalam otak, dia adalah hasil daripada banyak pemikiran negatif lah seseorang tentang diri dia sendiri. Jadi berasaskan kefahaman itu, kita buat pelbagai kajian dan mendapati yang terapi yang paling terbukti berkesan ialah terapi yang mana seseorang itu dia sedar dengan apa bentuk pemikiran negatif dia dan bagaimana dia sendiri nak berhadapan dengan pemikiran negatif itu. Tetapi dalam macam healing crystal ini, memang saya telah dapati setelah membaca pelbagai artikel dan kajian semua, dia adalah satu pseudoscience lah. Pseudoscience, tidak ada bukti saintifik menyokong bahawa healing crystal ini dia berkesan lah untuk kesejahteraan diri atau untuk well-being atau untuk kesihatan pun tak ada juga. Jadi itu kita boleh kata sebagai placebo effect lah. Kalau kita bagi dia satu batu yang saya ambil daripada pantai yang bukan ada healing crystal pun, dia akan rasa benda sama juga, sebab dia menjangkakan benda tu dan dia dapat benda tu, dan benda tu hasil daripada jangkaan dia, bukannya kerana batu tu sendirilah. So dia nak kata energy medicine, tak kot, dia tak boleh disebut sebagai medicine kot. Dia lebih kepada rawatan alternatif lah kot, yang tidak terbukti. Tapi ialah kadang-kadang ada setengah orang dia lebih percaya kan, sebab tak semua orang dia suka kan kepada kaedah perubatan kan. Itu terpulang lah kepada hak masing-masing kot. Kena pertimbangkan jugalah dengan kos yang dia kena bayar. Manusia ni saya rasa kena dididik kot tentang apa itu placebo effect kan, tentang apa itu pseudoscience, supaya mereka tak tertipu lah. Amalan tersebut wujud dalam masyarakat Melayu, terutamanya di kalangan awang, bomoh dan sebagainya. Tetapi dari sudut Islam, perkara tersebut tidak wujud. Tidak ada hadis ataupun ayat Al-Quran yang mengatakan bahawa batu-batu ini mempunyai kuasa-kuasa tertentu, sama ada untuk menyembuhkan penyakit, untuk mendatangkan aura positif dan sebagainya. Disebut sebagai khurafat, aspek-aspek khurafat yang diamalkan oleh orang Melayu dan juga sebahagian besar Chinese kan, Chinese, Indian dan sebagainya. Berbeza. Sebab bobot saintifik sebelum dia dijual ataupun diiklankan, dia telah pun melalui proses-proses pembuktian yang jelas. Boleh dikatakan kita tidak ada bukti saintifik yang mengatakan bahawa batu tersebut mempunyai manfaat, dan pakailah hiasan-hiasan tersebut sebagai hiasan. Kristal dapat diklasifikasikan sebagai suatu medium perubatan yang dapat diterima atau ditolak oleh pihak tertentu mengikut cara penggunaannya. Pelbagai perspektif telah kami rungkaikan, dari sudut kepercayaan dan agama, saintifik, sehingga ke pandangan psikologi. Kebaikan dan keburukan kristal bergantung kepada tahap penilaian setiap individu tersebut. Kebebasan untuk memilih dan menilai tertakluk kepada pandangan peribadi anda. Sekian sahaja paparan untuk kali ini. Ternyata, kristal memang benar memiliki auranya yang tersendiri mengikut kepada 7 warna pusat tenaga manusia. Terpulang kepada anda sama ada ingin mempercayainya ataupun tidak.